Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin Allah Taala juga, iradah dan juga inayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dipertemukan lagi pada program live FB saya, iaitu Sembang Legend. Kita namakan Sembang Legend yalah, sebab yang bersama-sama dengan kita ni semua legend-legend belaka. Yang legend-legend dalam industri masing-masing lah. Kita pernah bersama dengan ahli sukan pun, iaitu saudara Roslin Hashim yang merupakan bekas pemain nombor 1 dunia. Kita juga pernah bersama dengan legend selain daripada artis, iaitu pemimpin negara, iaitu Datuk Seri Diraja Mahathir Khalid, iaitu bekas Menteri Pendidikan dan juga pengurusi Tenaga Nasional Berhad pada hari Sabtu baru ni, sebenarnya hari guru. Dan sebelum-sebelum tu kita bersama dengan ramai, dengan Ayah Ilusi, dengan Datuk Nash, dengan Datuk Hatan, dengan Yanzen dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Dan juga legend-legend dalam bidang radio announcer seperti Khairil Rashid dan juga pengacara TV Wan Kamarudin, Wan Ibrahim, ataupun dikenali Wan edisi siasat dan tabayun. Wan pun nanti akan buat program dia sendiri dalam FB Live. Sebelum tu minta tuan-tuan dan puan share terlebih dahulu untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada perbualan sembang santai kita, ringkas-ringkas saja pada ni sampai minum-minum. Tuan-tuan kalau ada nak minum teh ke, minum kopi ke, silakan minum kopi terlebih dahulu. Selepas kita tarawih ni, ada yang buat tarawih 20 rakaat campur dengan witir 3 rakaat. Dan ada yang buat 8, sama ada 8 ataupun 20, terpulang kepada tuan-tuan dan puan. Jangan kita bergaduh pasal rakaat itu. Kalau kita buat 8, bacaannya panjang-panjang sikit. Kalau buat 20, bacaannya pendek-pendek sikit. Dan ada mazhab juga berpendapat boleh buat sampai 36 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya tak buat langsung. Buatlah sekadar mana yang kita mampu. Okey, baik. Saya nak persilakan tetamu saya pada hari ini, rakan saya, sahabat saya, iaitu saudara Rahmat bin Tahak. Itu nama sebenar. Assalamualaikum, Mat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, wah, itu dia wajah terbaru saudara Rahmat kita. Ini wajah PKP, Mat. Ada jago kan? Kita PKP. Rambut tak bersikat. Bisa tak bersyukur, semua tak boleh nak buat apa dah. Ni tengok ni, saya punya tepi rambut ni kan. Dah melangkaui nak pergi kepada ni lah. Tak boleh nak ni. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Hari tu Datuk Atan, tengok dia berjanggut macam ni. Saya tanya dia, takkan simpan janggut? Dia kata istiqamah, aku istiqamah nak simpan janggut. Dan istiqamah nak simpan ni. Dia simpan janggut sekarang. Dah tak boleh nak dia tak apalah pakai ni kan. Dia tak ada rambut sangat kan. So apa khabar, Mat? Sepanjang tempoh ni alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita jumpa masa saya dengan kawan saya Mansur dan juga Nur Azman hari tu pergi ke Puchong Ya. Selepas daripada kita buat talk dekat Masjid Tamin Jaya tu. Cara apa nak kita terus Mak Hijrah ke apa lah? Mak Hijrah. Maulid Rasul gitulah. Maulid Rasul. Maulid Rasul. Maulid Rasul. Hari tu last kita jumpa. Selepas tu duduk-duduk tengok PKP lah. Aduh. Memang jadi senak kepala. Nak cerita pun susah kan, sebab semua orang terlibat. Tak boleh nak cakap apa, nak salahkan tak boleh dah. Kita terima je lah. Seluruh negara, seluruh dunia kan kita kena redha je lah. Tapi itulah terkesannya orang-orang yang macam dalam industri hiburan, industri seni kan. Memang bahasa ni macam mana nak buat dah, semua tak boleh nak berkumpul. Saya tengok macam ada nak buat konsert ke apa gitu pun terpaksa ditunda. Ya. Nak buat konsert dengan hampir tadi konsert Syes dan Awi kan. Tak dapat buat. Masa tu dekat Publica pun tak boleh. Itu dia dah beli tiket dah. Ngam-ngam hari kejadian tak silap lagi 2-3 hari je kan kena arahan PKP. 2-3 hari. Dalam 18 Mac ke waktu tu. Nak buat dalam ngam-ngam.
Kita pun dah layan tengok Dato' Awi dengan search dah praktis kan. Jadi macam, oh ini boleh layan kan. Dah nak buat macam mana. Showbiz memang totally out. Showbiz. Memang tak boleh nak buat apa. Saya pun tak boleh nak menganjurkan lagi apa kita kena program-program nak jemput rahmat macam pun tak boleh. Beku. Beku, parah-parah kata beku tak gaban lah. Membeku, aduh. Itu kadang-kadang kita nak berjumpa sahabat-sahabat, nak melayan, jumpa dalam FB macam ni lah, buat live macam ni kan. Wujud teknologi ini ada macam ni dulu tak ada. Ada. Dulu kita handphone pun tak ada, usahakan teknologi macam ni, handphone pun tak. Kalau ada kan, saya ingat waktu tu tahun 1993, 1994, kalau ada pun yang jenis Motorola yang besar tu. NEC Motorola ke, betul air. Atu. Atu, Mat. Handphone Atu. Handphone Atu. 01 betul dulu. 010, 018, Mobicom. Mobicom. Besar tu, Mobicom besar. Besar. Itu kalau lepas tu dia mari pula dengan NEC Primero kan. Ingat dah yang besar, yang tinggi. Betul. Orang ada handphone tu maknanya kira belagak lah. Memang belagak lah. Tahun 93, 94. Waktu tu pun mega tengah lagu Takdir dan Waktu, Bayangan Gurauan. Tengah hot waktu tu. Pakai handphone tu tak? Saya pakai NEC lah. NEC Primero. Lepas tu saya pakai NEC, lepas tu pakai apa yang boleh flip tu ada. Lepas tu Motorola, yang boleh flip Motorola. Yang boleh flip tu Motorola. Bila masa tu Samsung tak laku, kita ada Samsung kena hina. Samsung masa tu kena hina sebab Samsung tak boleh nak tukar aksesori je. Kalau Nokia tak boleh. Nokia dengan Motorola boleh. Nokia, tapi Motorola tu bateri boleh balik anjing. Ericsson siap boleh letak magnet dia punya kuat tu, boleh tarik besi flip kertas tu. Klip tu boleh kat tu dekat telinga ada je. Kuat betul magnet boleh gerak. Dia boleh gerak tu. Magnet dia tu kan. Itu baru Ericsson. Masa mata macam terang lah, BlackBerry. BlackBerry tulisan kecil halus, masih boleh nampak. Sebelum BlackBerry tu ada Nokia 3210 tu. Oh, itu wajib. Itu memang itu memang dah jadi tercanggih lah masa tu kan. Aksesori dia hari-hari tu lain. 3210, 3310. Kalau main game pun main ular yang makan buah tu, makan itu yang pun ada. Itu zaman tu. Tahun 1998 tu Nokia banyaklah sikit, kemudian Nokia yang kecil kan, butterfly tu, tu mahal sikit, RM3,000 kan. Nokia yang kecil, siapa ada tu pun cakap kuat-kuat walaupun tak ada orang call. Halo nak mute ada telefon. Barulah keluar BlackBerry lepas tu. BlackBerry kan. BB ke penuh hebat lah sebab ada private community BB kan, BBM. BBM apa? BBM. BBM lah, guna BBM terhebat lah BlackBerry kan. Lepas tu BlackBerry pun hancur, tak ada apa bila keluar Nokia, keluar apa? Samsung. Samsung Android ni memperkenalkan Android, maka satu-satu jatuh generasi handphone Ya. Sehinggalah keluar iPhone pula. iPhone mendominasi kan, itulah. Itulah smartphone. Tadi buka puasa dengan apa, Mat? Saya buka puasa tadi dengan nasi kat kedai lah, kita bujang kat ni. Duduk KL ni. Dekat apa nama, nasi ikan bakar. Ikan bakar. Oh, power kat tu. Nasi ikan bakar di KL lah dekat KL lah. Family kat Johor. Jadi kebetulan ada urusan di KL ni. Jadi cari dah kedai-kedai buka. Susah juga cari kedai buka. Payah cari kedai buka Memang payah. Sekarang ni kalau pergi kedai pun duduk lepak seseorang buat apa? Baik bungkus. Tak ada. Kedai buka saya pun tak tahu ni pergi mana. Tadi saya jumpa pun dekat Giant ni apa nama, Kinrara tadi. Pusing-pusing ada kawan ajak makan Giant lah, jumpa. Okeylah dapat.
Tapi nak buka sekarang pun nak pergi kedai tak guna juga. Dia kena social distancing tu, physical distancing. Jadi pergi lepas tu kena tulis nombor telefon lagi apa gitu gini. Saya plan hari tu memang nak pergi dengan kawan-kawan, dengan Nizam, dengan Nafi Utopia, nak pergi tempat food court. Mak tu nama apa tak ingat dah. The Stage. Stage. The Stage. Kalau misalkan ada tempoh buka kan, kedai boleh buka sampai pukul 10 malam. Jadi ingat boleh pergi. Tapi dah dan buat apa sekarang semua. Mak, kita cerita sikit. Apa awal-awal penglibatan sebagai dulu sekolah di English College. Saya sekolah bermula daripada sekolah menengah di Pasir Gudang. Kemudian melanjutkan pelajaran ke tingkatan 4 di English College. Lepas tu lepas sekolah itulah baru memulakan kerjaya. Okey. Ni kita kawan kita itu yang pergi dengan saya ni, Mansur ni, cuba baca komen. Steady Ustaz, steady Rahmat. Ni Mansur Ibrahim yang pergi. Ni English College kan hari tu makan sama kita. Ya. Ini orang jauh ni. Tapi dia ada kat Putrajaya aja, jauh apa? Ni ada kat Puchong ke? Puchong. Terima kasih. Tapi dia orang jauh. Mansur. Okey, ni pun ada juga yang sama dengan kita pergi hari tu, Tok Ayahman, itu Azman tu. Yang badan besar sikit. Salam Ustaz dan Rahmat, lepas PKP jom lepak kedai Rahmat. Mansur Ibrahim jom. Kedai saya ni dalam fasa cundang ataupun terus ni. Saya tengah dalam masalah mengekalkan sewa tapak ni. Sebab sewa tapak tu kita tak dapat nego dengan tuan tanah kan. Tapi peniaga kita dapat buat. Jadi peniaga kita takkan kita nak bayar kan. Jadi saya tengah berdiskus dengan vendor lah. Kalau ada vendor-vendor yang berjaya nak meneruskannya, saya akan teruskan. Kalau tak nak, saya terpaksa tutup lah. Macam mana? Alamak, rugi lah Mak. Tapi terpaksa lah kan. Mana tahu kau ada dalam ni yang ada vendor-vendor yang boleh kita bantu. Nanti ramai orang kekaya dalam ni Mak. Yang tengok kita ni. Jadi mana kalau ada nanti mungkin boleh jumpa. Tengok boleh jadi vendor kan. Ya. Okey, ni juga ada daripada viewers kita, kawan kita juga ni, Mali Osman, seorang gitaris. Assalamualaikum Ustaz dan Mat, moga dirahmati Allah. 2002 kita sebumbung ambang klasik Rahmat, kumpulan utama, saya kumpulan guys. Mali ni gitaris. Kumpulan guys. Saya tengok muka kenal lah. Semua dah tak ingat. Ada, memang. Sekarang dia macam gitaris saya lah, kita satu kumpulan lah ni. Mali Osman. Ya. Okey, kemudian ada juga ni daripada AB Aziz Mamat. Dia di Kementerian Pendidikan juga, geng bos Jaan ni. Jaan Azhan. Jaan tu, Jaan rasa ada dalam ni. Nanti kejap lagi dia timbul kot. Dia dah pindah Mat. Dia kat mana sekarang? Dia ada di Nadma sekarang. Nadma tu apa? Nadma ni pusat yang apa nama ni yang berkaitan dengan Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya, di satu entiti yang lain lah. Apa nama ni yang berkaitan dengan yang di KDN. Saya ingat dia punya bukan ada KDN, ada Jabatan Perdana Menteri saya tak silap. Tapi dia dah pindah lah baru ni. Apa nama ni dia ada juga berkiri salam bila nampak ada poster saya kata malam ni bersama dengan Rahmat kan. Dia satu geng kan? Satu batch lah di isi. Sama tu batch. Sama. Ni agensi pengurusan bencana. Betul, Nadma tu, agensi pengurusan bencana. Untuk musim-musim COVID ni sibuk aja. Sibuk lah dia macam sekarang ni dia timbalan ketua pengarah sana. Masa di JPM pun dia timbalan ketua pengarah. Ni geng apa? Mansur Ibrahim dengan Tok Ayahman, geng rapat dia lah ni. Okey. Geng rapat dia. Salam bawajaan kita. Mungkin dia ada ni Mat. Jari timbul lah tu. Biasa dia ada kak. Masa live dia ada kak. Okey, nak cerita sikit awal-awal penglibatan dalam bidang ni. Penglibatan dalam bidang hiburan. Kalau kita nampak nak susuri sedikit. Bila selepas English College ke ataupun masa di EC lagi dah menyanyi? Kalau
masuk dalam industri tu memang lepas English College lah. Tapi kalau menyanyi tu memang dah bermula sebelum tu lagi kan. Tapi cara macam mana? Kalau ketika menunggu SPM tu masa yang panjang tu, kat situ saya mula mengasah semula bakat saya. Kita bakat dah lama dah saya mula menyanyi kecil lagi. Lepas tu bila dah lepas sekolah tingkatan 2, tingkatan 3, suka-suka nyanyi biasa. Tapi minat tu memang kita tahulah kita ada bakat. Lepas SPM, masa tunggu keputusan tu, masa tu memang musim rock tengah havoc kan. Tahun 87 86 86 SPM okey. Cinta Buatan Malaysia aku search kan. Lepas tu kalau musim band-band pop Alley Cat kan, Alley Cat dengan lagu Berjuta Batu Jauhnya kan. Itu musim-musim tu kan. Mat. Yang lagu Kerana Kau kan ada orang buat parodi Corona Kau ya. Corona Kau. Musim-musim tu saya duduk asrama lagi kan. Musim-musim Alley Cat. Saya kat asrama. Jadi lepas SPM tu musim band tengah havoc lah, di sana sini ada pertandingan juara kugiran lah, penyanyian solo lah. Masa tu tengah. Jadi di situlah kita menyanyi tu kita build up balik. Saya mula berjinak-jinak dengan band ni lepas SPM. Bila saya mula-mula saya malas nak menyanyi kan. Saya ni konon-konon nak main muzik lah. Saya boleh lah main drum, main gitar tu tak pandai, belajar masa sekolah. Boleh main drum. Tapi band pertama saya tu, saya rasa tak puas hati dengan apa yang dia main tu, macam huru-hara gitu kan. Saya main drum, dia nyanyi tu huru-hara cakap air. Apa dah sini boleh aku nyanyi lah. Jadi bermula dari situ lah. Lagu simple je, lagu Empat Penjuru dengan Panah Beracun. Apa ni lagu Ramli Sarip, Sweet Charity. Lagu Empat Penjuru Kembara dengan Panah Beracun, Ambil Sarip kan. Sweet Charity lah. Lepas tu jamming lagu tu lah. Jamming lagu tu tapi dia nyanyi macam horror. Saya cakap gini yang kau main drum biar aku nyanyi lah. Sayang lah lagu macam ni tak boleh nyanyi. Jadi saya mula nyanyi, lepas tu dia cakap boleh menyanyi. Lepas tu dia suruh kekalkan menyanyi lah. Masa tu baru saya mula serius sebagai penyanyi dalam band lah. Tapi tak band tu lah. Lepas tu balik ke kampung baru set up satu band kampung lah. Nama Gerimis lah? Belum lagi. Sebelum Gerimis lagi. Saya mula masuk band kampung ni, band pertama ialah tak ada nama lah, band tu tak ada nama. Tapi saya lepas tu band kedua budak-budak situ juga. Nama dia Cahaya. Sebab nama tempat saya, kampung Cahaya Baru. Jadi Cahaya. Cahaya tu Felda Cahaya Baru. Jadi band Cahaya lah. Tapi band Cahaya ni dia ada dua band pula. Ada Cahaya ni macam pecahan daripada Cahaya pun nak juga pakai Cahaya. Yang ni pun nak juga pakai Cahaya. Jadi kita kumpulan saya nama dia Kumpulan Malam. Cahaya ni keluar malam, lawan macam kontra sikit lah. Jadi bila malam dia sebab bila buat persembahan kerja kahwin, saya asyik dapat undangan main dinner saja. Bila ada undangan je kita nak boleh main siang malam. Boleh main siang malam. Lepas tu fikir-fikir dapat je malam. Asyik main dinner je lah kita cakap letak nama malam lah kumpulan kita. Tak pernah dapat show siang, show malam je kan. Malam. Aduh, itu asalnya. Mana selepas English. Tapi bila terlibat dengan Gerimis tu pula? Gerimis tahun 88 tak silap malam tu lah yang Gerimis. Malam tu bila merakamkan album, tak ada nama tu, syarikat tu tak berminat lah dengan nama Malam dia kan. Sebab Malam ni macam kelam lah dia kat gitu kan. Jadi kita pun cakap tak letaklah nama apa-apa lah. Nanti dia fikirkan nama dia kak. Jadi dia pun buat satu nama tu pun kita tak tahu. Selepas album keluar baru kita tahu nama band kita Gerimis. Siapa yang bagi nama Gerimis tu? Pemilik syarikat tu lah, Allahyarham Arik Sahadik nama dia. Dia pemilik kepada syarikat ASP tu.
Jadi bila dia release je album tu, masa kita dapat tahu album release, tengok cover album baru kita tahu nama kumpulan kita Grimace. Nama kumpulan kita lepas cover album keluar baru tahu. Orang sebelum tu ahli anggota sendiri pun tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Company record ni punya percaturan ni. Dulu kita serah bulat-bulat dengan company, dia nak buat apa suruhlah kita follow je kan, orang kampung. Yalah, dia berjanji dia bayar berapa pun bayar waktu tu kan. Jadi kita pun tak tahu kan. Yang ada tak bayar pun tak bayar juga kan. Jadi tak ada buat apalah kita ambil je lah. Okey benar. Okey, selepas Grimace, lepas tu apa nama ni, Zaris keluar daripada Mega. Bagaimana dipertemukan Rahmat dengan Mega tu? Lepas saya merajuk lah, saya ni merajuk dengan Grimace. Sebab saya macam rasa dipermainkan masa tu. Okey. Bila buat persembahan tak jadi kan. Kita dah persembahan di kenduri kahwin memang bukan persembahan konsert lah kan. Jadi selepas jadi recording artist, kita tak pernah dapat show. Kan? Jadi recording artist ni untuk apa? Dah lah show tak ada kan, royalty tak dapat. Jadi akhirnya selepas tahun saya pun decide untuk balik kampung. Saya senyap-senyap pergi gunting rambut. Saya senyap-senyap gunting rambut. Rambut dah panjang masa tu. Tapi tanpa memberitahu anggota yang lain, saya gunting rambut. Merajuk gila lah ni. Saya merajuk. Jadi pada hari kejadian, kita orang praktis masa tu setiap hari Rabu tak silap saya praktis. Setiap hari Rabu memang jadual kita praktis. Hari Rabu tu saya datang dengan rambut pendek. Kan? Jadi band terkejut. Awesome kau kan. Hari ni kan, hari ni hari terakhir aku nak praktis dengan band ni. Lepas tu aku dah tak nak nyanyi dah. Kenapa? Sebab saya rasa macam tak ada hal tuju lah kita punya band ni gini-gini ni. Kan kita umur masa tu dah masuk 18 kan, 19 dah. Jadi kita pun nak cari kerja yang tetap juga je kan. Kalau arah tuju kerjaya kita tak stabil macam mana? Jadi saya pergi cari kerja. Masa saya kerja tu, saya cari kerja di Pasir Gudang lah. Okey. Saya dah dapat kerja tu, saya dah kerja lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan lah saya daripada bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1. Lebih kurang gitulah. Saya keluar daripada Grimace tu bulan 8. Dalam bulan 1, saya dapat satu notis yang dihantar ke rumah saya. Satu orang notice ni dia pergi ke rumah saya. Dia tinggalkan notis. Dia tunggu. Tak, dia pergi ke rumah saya, dia jumpa dengan family. Dia cakap saya nak jumpa Ali, nama kampung saya Ali. Kan? Nama Grimace dulu Ali. Kan? Nama betul Rahmat. Jadi nak jumpa Ali. Nak jumpa Ali. Jadi ketika mak saya masa tu dapat notis tu, dia kerja. Dia balik pukul 11 malam. Jadi balik daripada kerja tu saya disampaikan notis tu dia nak jumpa esok siang. Jadi masa saya dapat notis tu saya santai je lah, tak ada apa-apa pun, nak jumpa tak apa, okey lah. Besoknya saya nak pergi kerja, saya singgah lah jumpa dia. Masa saya jumpa tu dia cuma beritahu malam ini ada satu audition. Kalau berminat datang. Malam ini ada satu audition, kalau berminat dia arrangekan audition tu. Saya cakap saya tak ringkas nota tu ringkas je lah. Tak, nota tu dia nak jumpa tapi saya jumpa siangnya esok. Kan? Berbincang dengan dia, cuma dia beritahu basic dia. Okey, malam ni ada satu audition. Kalau berminat boleh datang. Cakap band apa? Tak payah cakap lah dia kan. Kau pergi je. Itu sambil-sambil makan lah, makan hari. Kan? Sambil hari dia kata pergi je. Jadi saya pun blur kan. Ni nak pergi tak pergi? Dia kata tak apa, kau datang je. Band ni dah ada satu album dia kata gitu kan. Dia hidden dulu lah, macam nak rahsia lah. Dia tak cerita, band ni ada satu album. Saya memang tak excited masa tu. Saya tak excited langsung. Sebab saya pun ada satu album. Ya kan? Betul lah, dengan Grimace. Dia cakap band ada satu album, saya pun ada satu album kan. Dan dalam masa sama, band-band yang lain dekat Johor masa tu, banyak sangat band yang ada satu album. Kan? Memang. Jadi tak ada apa-apa tanda-tanda pun yang band ni dah popular. Dia tak ada cakap pun. Dia cuma cakap band ada satu album tapi penyanyi dia tak boleh nyanyi. Ramai penyanyi tak boleh nyanyi masa tu.
kan. So, dia bagi kau menyanyi tak boleh nyanyi je. Aduh. Masa tu lah penyanyi tak boleh nyanyi. Jadi masa tu kita tak tahu Zarif ada sakit apa, dia tak cakap kan. Yalah, betul. Zarif masa tu ada sakit bahagian tonsil tak salah saya. Okey. Jadi bila pasal penyanyi tak boleh nyanyi ni ramai dekat Johor masa tu, kalau ingat saya lah. Si best saya di masa itu sendiri ada band nama dia Revolusi. Okey. Macam mana dengar. Baru pecah, penyanyi pun keluar. Kemudian ada satu band di Johor Bahru macam Handy Black. Masa tu pun penyanyi Lepas tu ada band Garuda pun keluar. Lepas tu ada band banyak saya ingat. Taufan, band Taufan Kampung Melayu. Taufan. Lepas tu ada band saya pun masa tu cakap banyak band yang ada satu album ni habis kalau. Jadi saya pun biasa-biasa je, saya pun pergi kerja. Balik daripada kerja tu, saya cuma bagi hint lah, saya cakap okey tak apa, saya tak janji sebab saya kerja pukul 11. Balik daripada kerja nanti saya inform, itu kan. Dia punya appointment tu pukul 1, pukul 2 pagi. Jadi memang burung hantu lah dia. Kan? Burung hantu tak tidur malam kan. Iyalah. Balik daripada kerja, ketika balik tu mak saya tanya, macam mana siang tadi? Dia yang raya lah, dia. Arwah mak saya ni dia memang, arwah mak saya ni dia memang sukalah tengok anak dia, minat anak dia tu kan. Dia tahu. Dia minat. Dia yang gairah, pergi dah. Cakap, alah dah malam lah. Pergilah, orang dah datang jauh-jauh, datang rumah lah gitulah. Dia bebel kan. Tengok mak kita bebel ni, kita cakap okeylah, pergilah. Jadi saya call orang yang introduce tu, saya cakap okeylah saya pergi, tapi saya sampai lambat sikit lah sebab saya baru balik kerja. Jadi dia arrangekan saya ke studio bandar, saya lupa, bangunan Abu Kasim. Okey, kat Masai kan? Di Batu Lima Tampoi, okey. Jadi studio tu milik Jojos Production, tapi ialah studio kan, kita tak tahulah siapa yang nak auditionnya, boleh jadi dia sewa kan. Iyalah. Saya pun tunggu kat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi baru dia sampai. 2-3 pagi dia sampai, bangunan tu tingkat 3, saya di atas. Saya dengan rambut pendek, yang saya dah putih ni ala-ala rambut pendek sekolah tau, rambut pendek yang sekolah tau. Rambut skema punya. Masa gunting rambut tu, dia stroke terus ke belakang. Betul-betul macam ala-ala kita budak sekolah punya rambut kan. Jadi memang tak ada lah ekor-ekor panjang, tak ada. Sekali turun mamat tu daripada band Delica kumpulan tu, saya tengok semua rambut panjang. Masa kita rasa rambut ni ditarik-tarik, kalau saya nak tarik balik rambut saya ni kan, rambut panjang kan. Rambut panjang ditarik kan. Bila tengok yang datang tu Mega. Jadi saya terkejut lah bila Mega, aku nak audition ni untuk Mega ke? Gitulah kan. Tapi masih lagi merasakan masa tu bukan kot, sebab tak ada ura-ura pun Mega nak tukar penyanyi kan. Ni ada bagi salam ni. Waalaikumsalam daripada Dia Mazila. Waalaikumsalam. Dia Mazila. Okey, ni ada juga ni daripada Rosmadi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Cuba tanya Abang Mak tu, tak ada lagu baru ke? Tak apa, lepas ni Mak jawab. Okey, sambung tadi Mak. Jadi lepas saya audition malam tu, pagi subuh tu, saya berjaya lah meyakinkan pengurusan. Saya baru berjaya meyakinkan pengurusan, band tak lagi. Sebab band ni kalau boleh dia nak orang yang masuk dah serba lengkap lah, dengan rambut panjang, dengan image yang kita, image kampung masa tu. Rambut pendek kan. Jadi kalau boleh lah, mana-mana band pun kita tak salahkan dia orang. Bila kita dah pulang ni, kita nak dapat penyanyi tu biar ingat image yang dah establish terus lah, rock dia kan. Baru boleh merge masuk terus kan. Tiba-tiba seorang penyanyi rambut pendek. Dia orang panjang tak cok kan. Betul. Itulah. Jadi bila saya berjaya meyakinkan pengurusan rasa macam saya mampu membawa lagu-lagu daripada kumpulan Mega, sebab saya punya suara memang agak tone saya tinggi, sebab saya punya suara halus. Kalau dengar ketika saya kumpulan Grimis, saya pun dengar macam mana suara aku kecil betul kan.
Kecil suara ni, ngaring. Sekarang pun saya tak tahu boleh nyanyi tak. Yalah. Betul? Lepas tu lah bangga. Okey, nak tanya masa audition tu, yang audition tu geng-geng Mega sendiri ke ataupun arwah Rahim Osman? Rahim Osman ada ramai dalam studio tu dekat 30 orang. Uish, biar betul. Ya, Tak, maksudnya yang masuk audition tu Rahmat seorang ke ataupun memang ada yang lain? Saya seorang. Saya seorang. Saya audition tu untuk saya. Oh, okey. Ingatkan ramai datang kan? Ni seorang je. Dia dah arrange kan audition tu saya punya, bukan orang lain. Jadi yang datang hari tu semua nak tengok saya. Sebab individu yang provoke saya ni, yang tee up saya ni, dia sekarang ni Putra, nama dia Putra. Putra ni masih lagi selepas tu saya kenal dia adalah bekas wartawan sambilan untuk URTV. Oh, tahu. Pernah dengar Putra ni dulu. Jadi dulu di Johor ada 2 wartawan sambilan, satu Nas Ahmad, satu lagi Putra. Nas Ahmad sekarang dah jadi terjak. Nas yang bergetak. Nas terjak. Betul. Jadi Putra ni sumber-sumber berita di sekitar Pasir Gudang, Masai ni semua dia berkontrol lah Johor kan. Nas Ahmad di bahagian tampur dan ke atas gitulah. Tapi dia yang tee up saya agaknya, saya tak tahu apa dia tee up menyebabkan yang datang tu terlalu ramai sangat. Yang ada yang saya ingat lah, Rahim Osman, LY belum terkenal lagi masa tu. Aidil Ghaffar, siapa lagi? Management kat situ 1, 2, 3, 4, 5 orang management duduk dalam. Lepas tu nama-nama besar macam tadi, lepas tu Mega dah 5 orang je, dah 10 orang, nampak tak? Mega 5 campur dengan band pengurusan 5. Lepas tu yang Rahim Osman, LY, Aidil Ghaffar. Aidil Ghaffar lu kerja dengan Suara Johor, jadi dia masih lepas tu kru-kru Jojos yang lain lah kan. Jadi memang semua 10 lebih tu. Nak tengok Rahmat Tohak pulang gerimis ni kan. Nak tengok penyanyi. Jadi saya bawa lagu selamba je. Saya bawa lagu Badai kan. Badai datang lagi melanda gitu kan. Jadi dia macam nak dapat penyanyi yang boleh bawa lagu Mega susah masa tu. Susah. Betul lah. Betul. Mat, jangan dah masuk ni. Ni. Kata dah dia baru masuk. Bos besar bah, apa khabar bah? Bojaan ni suara pun sedap ni, bojaan ni. Ya, dia pernah nyanyi Mak? Dia ni terkenal dengan disiplin yang tinggi dia ni. Oh ya. Sebab dia kadet kan, dia disiplin tinggi. Dia ni pelapis. Dia kat sekolah, kat ISI pun kadet bersatu ke? PKBM. Pasukan Kadet Bersatu Malaysia. Dia kadet memang turun-temurun, adik-beradik dia semua kadet. Dekat ISI, okey. Ni Azhari Ahmad. Oh, Wali punya dia panggil Ali. Azhari, Ali. Okey, lepas tu ni Azlan Omar radio klasik ni. DJ. Ahmad Zamri Yahya. Kenapa Rizal Ramli Yahya tu? Dia gambar muka. Oh, muka Rizal Ramli Yahya tu muka image dia macam Rahmat. Saya pun tengok macam saya juga. Dia siapa Rizal Ramli tu? Footballer Johor. Oh. Ya. Alah, lupa ya. Okey, betul. Ni daripada Mustafa Ahmad. Assalamualaikum, terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selepas audition tu kan, masa audition dulu nyanyi lagu, tak nyanyi lagu Sekutu Bunga Sakura. Itu biasa je kalau kira kan. Dia 3 lagu wajib tu nyanyi. Sakura, Pasti dengan Badai. Itu lagu top Mega lah masa tu. Kemudian lagu-lagu lain yang pengisian dalam album tu tak berapa popular lah kalau di kalangan kalau kita band-band ambil lagu hit lah kan. Tapi bila Mega tu dia minta saya nyanyi 2 lagu yang lain untuk saya bawa ke audition berikutnya untuk kali kedua masa tu. Jadi selang 2 hari datang balik.
Saya datang balik. Ada second audition lah. Second audition. Dia bagi saya lagu kedua, lagu hanya dalam gagasan. Lagu tu memang sangat tinggi lah. Dan dalam album tu memang dia orang tak pernah bawa untuk show pun, tapi saya berjaya bawa lagu tu. Oh, iyalah. Suara masa tu suara pun dah melangit tinggi kan. Saya lagu baru melengking, orang cakap melengking. Melengking sangat suara saya ni masa tu lah. Sekarang tak lah. Ya. Sekarang pun kalau nyanyi lagu apa yang sehingga kini, tu saya suka. Pasal chorus tu, falsetto ke apa tu? Itu bukan, tu panggil head tone. Bukan falsetto terus dia nampak, lepas je selamba je. Sebab dia head tone. Head tone tu dia gunakan suara tapi dia transfer pergi head, jadi dia gunakan kedua-duanya. Dia head tone, face tone, chest tone kan. Dia ada 3 tu. Tak ada suara angin je. Itulah. Mat, ni ada permintaan di WhatsApp group ni. Nyanyikan lagu Bayangan Gurauan sikit. Live. Saya tak ada gitar tak ada lah. Tak ada gitar? Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi, siapakah gadis misteri, melambai dan terus menyepi. Jangan biarkan ku ternanti-nanti, usah benarkan masa berlalu pergi. Cintamu oh gadis misteri, adakah kekal dan abadi? Itu je lah boleh. Okey tu. Okey, kau mengubah rindu yang apa nama ni? Lagu ni dia punya payah dia bukan dekat tinggi tau lagu ni. Lagu ni sebenarnya payah dia dia punya lagu ni tak melodi dia, kalau orang biasa pertama kali dengar, bahaya dia dekat mana? Bahaya cintamu oh gadis misteri, dia terus turun ke bawah daripada cintamu oh gadis misteri. Jadi kat situ kalau turun kan dia jadi sumbang tau. Betul. Cintamu oh gadis misteri. Jadi tone tu kena Okey. Cintamu oh gadis misteri. Dia nak jadi flat kat situ. Dia boleh jadi flat. Cintamu oh gadis misteri. Dia jadi kalau kita silap letak tu memang akan jadi flat. Dia naik dia terus turun, dia tak ada step misteri, tak ada, dia pun misteri, dia pergi bawah. So antara not yang bahaya lah untuk penyanyi kalau tak berapa kalau amatur lah. Pitching. Tapi lagu tu memang lagu karaoke tu, kalau siapa-siapa pergi karaoke nyanyi lagu tu. Lagu orang kata lagu familiar dekat karaoke kan. Lagu tu antara lagu yang kita pun masa tu terlalu banyak sangat lagu hit tau. Jadi kita tak tahu mana satu lagu hit kita yang dah hit, yang bakal hit, kita pun tak tahu. Bila kita dengar kan ini pun sedap ke tak sedap kan macam tu. Jadi orang pun ragu-ragu. Kita keluarkan lagu ni apa, Bayangan Gurauan, Suara Cinta masa tu. Apa lagi? Lagu kedua. Ada lagi lagu, ada kan lagu lain dalam tu. Saya pun tak ingat dah. Takdir dan Waktu apa? Tak ada waktu. Takdir dan Waktu kan. Lagu pertama tu, album pertama. Yalah yang tu album pertama selepas daripada dengan Zarif tu kan, keluar album pertama dengan Rahman. Takdir dan Waktu kan. Okey. Yang masuk ke muzik-muzik yang menjadi Johan itu Takdir dan Waktu kan. Ke Bayangan Gurauan, saya pun lupa dah tengok. Tu Takdir dan Waktu. Itu pun antara sejarah terbaik jugalah. Sebab ketika kita ni kadang-kadang lah cerita sikit. Okey, daripada diambil menjadi penyanyi tu, jadi terus sign kontrak, terus merekodkan untuk album yang pertama ke ataupun ada macam mana? Ataupun lagu dah disediakan ke? Saya tak. Lagu tak ada dah. Waktu ni lagu yang datang di saat-saat kita menunggu lagu hit untuk dirilis album ni. Tak ada lagu ni, tak ada lagu. Ni Rahim Arwah Raya Usman kan?
Rahim Usman. Ketika arwah bertemu saya kena jumpa dia sehari, ambil feel. Bagusnya arwah ni, siapa yang duduk di bawah arwah Rahim Usman, siapa yang duduk di bawah Rahim Usman, dia akan tahu macam mana penghayatan lagu, dinamik lagu, penghayatan pitching tu macam mana dia punya ni, memang agak lain berbanding dengan pada saya lah. Beliau antara vokal producer yang terbaik sehingga ke hari ni. Masih lagi belum ada lagi. Ketika dia dengar lagu ni, dia boleh cakap kosong. Kau nyanyi kosong, tak ada jiwa. Okay? Oh, saya macam tu pula. Masa first record tu tak ada jiwa dia cakap. Tak ada jiwa. Sebab apabila kita dengar lagu tu, disebabkan saya dah banyak dalam bertahun-tahun dengan Rahim Usman, ilmu dia banyak. Ketika anak-anak didik Rahim Usman ni, kita boleh tengok penyanyi yang keluar daripada Rahim Usman punya air tangan, penghayatan feel lagu yang dibawa tu memang penuh dengan dinamik. Okay. Oh, itulah macam ni apa Exis ke kan? Nampak dia macam dia lain keluar Mamat Exis, keluar Gersang, keluar Mega, keluar Slam, keluar satu lagi air tangan Rahim Usman berbanding dengan producer-producer lain. Bukan cakap tak bagus, tapi ketika dia jaga, dia bukan jaga pitching saja, dia jaga jiwa. Dia jaga jiwa. Ketika kita nyanyi macam tu punya. Ketika saya nyanyi contohnya, tidak ku tahu mengapakah kosong. Kan? Pitching kita dengar betul, kosong, nyanyi lagi. Kita pun tak tahu apa dia nak. Lepas tu dia panggil kita dengar. Dia panggil kita keluar. Kan? Dia panggil kita keluar, kau dengar. Dengarlah kita nyanyi betul. Okey, macam mana kau rasa? Okey. Kau dengar apa yang okey? Dengar pitching okey. Kau tak dengar ke? Tak ada jiwa. Orang dengar macam cerita. Tidak ku tahu mengapakah. Tak nak. Lagi, buat lagi. Tidak aku tahu penghayatun. Sampai kita rasa dengan setiap patah tu boleh menyebabkan titisan air mata keluar kalau lagu tu sedih. So nak ajar, dia nak bagi supaya benda tu kita feel, dan bila orang dengar pun orang boleh feel apa yang nyanyi tu kan. Ya, jadi ketika kita transform satu lagu tu, sehingga hari ni saya bukan nak cakap kita ilmu bangga besar, tapi Rahim Usman telah beri satu ilmu kat kita. Saya boleh dengar kalau penyanyi yang menyanyi dengan hanya menyanyi dan penghayatan dalam nyanyi, dia akan jadi sampai kita dengar bulu roma meremang. Kan? Ketika kita dengar bulu roma naik. Lagu-lagu sedih, ada ketikanya lagu sedih kita dengar pun macam tak sedih pun, sebab dia nyanyi dalam bentuk membaca. Betul. Tak sama membaca dengan mencerita. Penghayatan cerita dalam lagu dengan penghayatan membaca dalam lagu. Itu antara kelebihan arwah Rahim Usman. Kalau dengar contohnya Mamat Exis nyanyi. Kan? Dengar Mamat Exis nyanyi. Tak pernah ku kesal memilih dirimu, biarpun palam kelam masa silam. Kan, penghayatan lagu tu. Dia menyanyi tu macam dari hati kan. Dia keluarkan dia keluar satu patah dari hati. Tak ternilai olehmu. Jadi bila lagu tu dia nyanyikan dalam jiwa, orang dengar kadang-kadang tak sampai habis pun dah rasa macam ish. Jadi itu kelebihan Rahim Usman. Maknanya saya ingat awalnya itu adalah apa kita katakan speciality penyanyi berkenaan. Dari segi bagaimana rupanya mesti ada orang guide dari segi nak menyampaikan perasaan tu kan. Kebanyakan penyanyi, tak kisahlah penyanyi baru atau penyanyi lama, ada yang tak ada ilmu. Kan? Saya agak berpuas sebab saya diberikan ilmu ni ketika wujudnya Allahyarham. Dan ilmu ni bukan senang. Ketika nak ham lagu tu sangat lama. Saya nak ham lagi tak ada waktu. Dia bagi ham tu, cara ham tu supaya
naik, turun macam tu. Baru faham rupanya. Bukan senang nak jadi penyanyi ni. Menyanyi Jadi semua orang boleh nyanyi, Mak. boleh nyanyi. Jadi kalau Rahim Osman lah, kalau Rahim Osman yang jaga vokal lah masa tu, dia memang orang akan tak kisahlah. Kalau ibaratnya pusat penapisan lagu RTM masa tu kan setiap lagu ditapis kan. Bila master dia siapa vokal producer Rahim Osman, dia orang tak payah dengar lah. Dia orang tak payah dengar lah. Memang akan keluar satu produk yang kita katakan dia orang dah believe dengan produk Rahim Osman ni kan. Memang quality. Kalau keluar je daripada Rahim Osman punya, dia jaga setiap patah lagu yang mana penting, yang mana tak penting. Dia tahu mana penting. Tu Jaan tu. Jaan. Ingat lagi budak KDC baris. Baris dia. So, terima kasih Ustaz temukan kawan dengan Mak Tohak ni. Kawan kena keluar baris dulu ke nak balik rumah dulu daripada Shah Alam. Oh, okey baris. Baik tuan. Okey, kemudian ada Ustaz minta Rahmat Live suara cinta yang menyanyi tadi. Suara cinta dia. Dia dah bagi sikit. Ini kawan kita tu Razman yang bernama besar sikit tu. Suara cinta mana? Sehingga kita tu kan? Sepanjang masa. Tu lah. Oh, itu Hate Voice. Hate Voice. Kan Hate Voice. Itu lagu tu kalau biasa-biasa jangan nyanyi lah. Biar Rahmat yang nyanyi. Lagu tu ada sejarah juga. Ketika album itu, yalah macam kami di Jojo Production masa tu ada selisih faham juga dengan arwah Rahim Osman, pihak management. Pada album kedua tak silap saya, dia orang dah mula adalah biasalah manusia kadang-kadang ada yang tak ada pertanyaan. Jadi keluar je Mega pada album yang tak silap saya album Bayangan Gurauan. Rahim Osman dah jadi bukan producer penuh lah, hanya lagu-lagu yang based on lagu saja. Pada album pertama dan kedua dia producer penuh. Album Mega Sekutu Bunga Sakura dengan Tak Ada Waktu dia producer penuh. Tapi producer pada album Mega Bayangan Gurauan bukan lagi Rahim Osman, tapi kumpulan Mega sendiri bersama dengan yang produce. Masa tu dia orang cuba invite satu Mak Saleh lah. Mak Saleh nama besar masa tu, suami kepada penyanyi Singapura K Hamid. Siapa? Oh, K Hamid. K Hamid, penyanyi popular sekarang dia duduk US tak silap. So Mak Saleh ni pun pernah diambil sebagai sound engineer bagi Concert Search masa tu. Nama beliau Tony Otore. Oh, okey. Tony Otore. Jadi betul pernah dengar. Dalam album tu kita nak cubalah guna kepakaran Mak Saleh kononnya jadi vokal punya producer. Kan producer Tony Otore. Masa tu ada kalau tak silap saya Wings ke Search panggil Yamaguchi jadi dia punya producer. Betul Yamaguchi. Jadi kita panggil Tony Otore kan. Tapi malangnya lah, saya agak malang lah. Bila dia jaga bab muzik tu tak ada masalah. Tapi bila dia jaga bab vokal, dia bukan, saya tak tahulah macam mana cara dia saya dah ada ilmu yang dicurah oleh Allahyarham, ada ni arwah Rahim Osman. Tapi saya cuba gunakan ilmu tu dia tak boleh pakai. Dia tak nak. Ketika dia nyanyi dia tengok pada mixer merah aja salah. Mixer merah dah lagi tinggi, takkan mixer tak merah. Kan? Jadi saya tak faham. Sampai saya dah fed up album tu. Album lagi pula lagu tinggi, Suara Cinta. Macam mana nak nyanyi ulang-ulang? Yalah memang. Dulu mana ada tampal-tampal. Dulu satu. Tak ada. Memang kena nyanyi. Sekali agung, nyanyi balik. Nyanyi balik. Satu patah pun kena nyanyi balik. Kalau sekarang satu baris tu dia copy paste kat tempat lain kan. Paste balik. Tu Hafi tu. Ui. Ini lagi otak ini. Dia ni ada petua dia hebat. Saya nak kena nuntut juga dengan dia ni. Ilmu tinggi dia ni. Maya percintaan, ada madu, ada racun, manis cuma seketika. Payah nyanyi lagu dia. Memang putus kat kentut ni.
Dia ada tu dalam ni tu, duk merhati kita. Kadang-kadang dia timbul lah, dia tulis lah tu. Dia pun boring kat rumah, tak ada buat apa tu. Dia dah ada dah bersama dengan saya itu. Saya dengan partnerkan dia dengan Abang Mio Hashim Anak. Waktu tu 3 orang. Abang Mio kan. Okey, lepas tu apa nama ni, okey, masa tu rekod semua ke mana? Kat Singapura ataupun di King? Untuk album pertama, bagi saya lah, album pertama di King Studio. King Studio. Saya banyak rekod. Tak. Di Singapura pun ada. Di Lion Studio, campur dekat King Studio, campur-campur. Untuk album ilustrasi, ada gabungan lagu-lagu direkodkan di Lion Studio. Dan bakinya ada di King Studio. Oh, okey. Mak, nak tanya sikit lah. Apa nama ni, kau boleh cerita, pada waktu tu, album Mega memang dimainkan oleh Mega ke atau pakai session? Oh, kita Mega ni muzik andalan masa tu. Memang sangat digeruni lah. Kalau Mega ni dia ada image tersendiri lah. Kalau dengar bunyi Mega tu, orang dah tahu ini Mega ni. Jadi semua main sendiri lah, tak ada pakai session lah. Tak ada. Kalau session pakai keyboardist lah. Keyboardist masa tu kita pakai Zul Mahat, kemudian Udin dan juga Ajay keyboardist. Oh, bukan Zul Hamad Zul Mahat. Zul Mahat. Zul Hamad. Zul Mahat ni tulis lirik juga kan? Dia penulis lirik juga. Zul Mahat ni dia komposer dan pemain keyboard. Pemain keyboard. Dia memang banyak pada album Hati-Hati Dulu banyak dia main. Kudin Ella and the Boss ke? Kudin tu. Kudin ni Headwind. Kudin kumpulan Headwind. Sorry Mak, makan ni. Tu dah, tak ada benda nak makan ni. Tak apalah, sekejap lagi saya makan. Tak apa, nanti kita jumpa kita makan lah. Okey, semasa muzik 1991 Takdir dan Waktu. Takdir dan Waktu. Okey, cuba cerita sikit di sebalik itu, apa nama ni, penyertaan ataupun latihan ke sehingga kan boleh. Tapi Johan waktu tu kan memang jadi juara kan. Kita ni, setiap kejadian kita ni, selain daripada rezeki, kita ada tuah. Kita ada tuah dalam masa yang betul. The right time, right moment. Jadi kejayaan kita dalam mana-mana pun, apa yang kita buat, selain daripada apa yang Allah nak bagi, dia kena bersesuaian dan tuah tu memang ada, luck tu memang ada. Kalau tak ada luck, tak jadi juga masa tu. Betul. Jadi ketika itu konsep muzik ni ialah konsep juara bulanan pergi final. Ya, betul. Dia dipertandingkan daripada 30 buah lagu, pemenang pergi final, tempat kedua dibawa untuk bulan berikutnya. Dua dan ketiga dibawa untuk bulan berikutnya, dipertandingkan sekali lagi. Jadi ada band yang memang dah mencapai, kebetulannya saya keluar album bulan 10. Mega album bulan 10. Bulan 10 ke bulan 9 gitulah. So ketika mana juara bulan tu? Mega juara bulan 11. Oh, mana dah penghujung lah, masih top lagu tu masih top. Jadi ketika kita keluar, album kita memang tengah top. Dan ketika kita bertanding untuk bulan 11, kita masuk bulan 11 punya pencalonan, ada 2 buah band yang memang dah menunggu 3 berturut-turut dia jam. Daripada bulan 7 pergi bulan 8, 8 pergi bulan 9, 9 pergi bulan 10. Ada yang daripada bulan 8 pergi bulan 9, 9 pergi 10, 10 pergi 11, dia carry forward. Jadi masa tu kalau tak silap saya, 2 band ni yang sentiasa tewas dalam pencalonan peringkat terakhir, dia nombor 2, nombor 3 ialah lagu Selamat Tinggal Penderitaan. Iklim. Kan? Iklim. Dan juga Kau Yang Satu. Wow. Adi Cina. Jadi 2 band ni memang bukan lagu dia tak bagus, tapi luck dia tak baik. Okay? Ketika dia keluar, mungkin dia keluar bulan 6, bulan 7 lagu tu. Dah tak popular lah. Bukan tak popular, dah suam kurang. Lagu tu memang bagus, memang power, tapi ketika bertanding,
Dia dah boleh nak potong Tangkona, ada lagu baru masuk, pergi final. Dia nak potong Tangkona, ada lagu baru masuk. Macam tu juga saya, masa bulan 11 pencalonan Mega ni, dia dah bertanding bulan lepas 2 bulan ni. Bulan 9 dia dah bertanding, jam pergi ke bulan 10 lagi sekali, bulan 11 lagi sekali, kena potong Tangkona dengan Mega. Oh, itu lah. So Mega the right time, pasal bulan 12 tu dah final. Ya. Bulan 12 tu dah live music. Memang kita ada luck. Jadi masa tu luck saya terang, bulan terang katnya. Kita masuk pergi final, lagu tu tengah popular. Jadi itulah cakap luck dia. Tapi kalau kita tengok, kalau macam gitu, juri pun dia tak pilih lagu tu popular. Tapi dia pilih on stage waktu tu dipersembahkan kan. Kalau juri pilih yang popular, tak ada lah. Ketika itu, juara dipilih berdasarkan undian daripada surat khabar. Ya. Ya, betul. Salah satunya. Ada keratan lagu tu kita potong undian surat khabar. Juara lagu kita. Jadi, betul. persembahan itu ialah final untuk menentukan adakah dia ni layak diistirah sebagai juara. Kalau mungkinlah dia ada kriteria berapa persen lah kan. Kita tengok mungkin antara 50 ke 60, kita tak tahu kriteria macam tu kan, kita pun tak fikir. Jadi salah satu cara untuk mengenal pasti kita ialah kalau nak menulis macam kita sekarang ni dia SMS lah kan, dia kan. Di dulu samping hantar keratan tu. Dulu keratan. Betul lah. Jadi saya ni menjadi pilihan rakyat lah, juara pilihan rakyat. Juara pilihan macam politik lah. Juara pilihan rakyat je. Aduh. The right time waktu tu kan. Right time. Jadi memang kumpulan Mega. Tapi kalau masa tu, tahun itu tahun paling gila lah sebab semua lagu rock 100%. Memang. Laksmana pun masuk kan. Laksmana Nizam Laksmana pun masuk. Sepanjang zaman daripada start bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-11 semuanya rock. Memang. Ada solo waktu tu, ada kan? Shima ke apa? Solo Shima dengan Ella. Shima dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki. Ella dengan lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi itu pun ke belakang tak? Kena pukul. Saya ingat waktu tu dengan stylish pakaiannya, memang dengan rambutnya, dengan kita katakan itu cakap dengan Baguio cakap Baguio punya problem waktu nak live tu, mic tak bunyi. Waktu tu kan cerita kan. So memori macam Nizam tu pakai apa, jubah ke macam tu lebih kurang kan, macam jaket raincoat macam tu kan. So momen tu boleh tengok balik dekat YouTube, bila kita tengok tengok momen tu tahun 91 kan, semua pukulan dia adalah rock. Waktu tu kalau buat lagu yang tidak rock, orang kata kau tak rock kan. Kau tak rock Lagu tu kalau lagu tak tinggi tak boleh challenge lah. Lagu ni tak ada dia punya part tinggi dia kat mana? Nak kena ada yang satu climax tu tinggi. Yang menjerit. Kalau nak ada menjerit tu tak ada climax lagu tu. Tapi takdir dan waktu pun tak ada yang tinggi, tak ada tinggi sangat kan. Ada tak part tu? Tak ada waktu, tak ada. Tak ada waktu ni unik dia dekat intro dengan feel. Feel lagu tu susah. Tak ada waktu. Intro dia tu yang menarik perhatian. Bagi sikit takdir dan waktu. Tidak ku tahu mengapakah sepinya melanda hatiku, dan bukannya kemahuanku datangnya sendiri. Ustaz Michael. Minor lah. Tadi bukan K minor tu. Jaga. Tu tengok tu, Hafiz cakap apa tu? Tapi aku respect lah Mega juga. Ini kita lagi respect Maya Pencintaan, ada madu ada racun. Manisnya seketika. Maya Pencintaan ada kari ada tu. Bukan ada madu, ada kari tu. Aduh. Pening. Okey, ni ada okey. Ni ustaz saya ni Mat. Aimi Hamzah ni. Alhamdulillah. Ustaz saya ni. Sekarang dia ada di Terengganu. Dia kata semua legend-legend berkopiah. Baguslah dia orang.
Ustaz je tak berkopiah. Anak murid dia tak berkopiah. Ustaz, bukan tak nak pakai juga ni. Cuma rambut tebal, kopiah tak lekat. Kita rambut Kopiah tak. dah lepeh dah. Lepeh. Dah, boleh gunting tak apa. Sekarang tak boleh gunting, Mat. Ni tak boleh gunting ni. Yalah. Saya pun ni. nak gunting tapi risaulah nak pergi gunting kan. Kita takut juga. Apa-apa. Jangan. Lagipun kedai tak buka sekarang. Kedai tak buka ke? Kedai tak buka. Tak buka. Mana buka lagi. Kecuali pergi beli mesin tu, sodok sendiri lah. Sodok. Tapi tak best lah. Saya sikit. Saya patutnya pergi umrah. Tarikh yang kena PKP tu saya kena pergi umrah. Saya dah booking pergi umrah. Lepas tu tak dapat. Ni tak dapat lagi ni duit. Dia sepatut pergi bila? Saya pergi 19. 19 Mac? 19 Mac itu ya. Oh, tak sempat lah pasal kita 18 sudah ni. Dah lockdown. Tak boleh. Okey, kita pun nak penghujung ni, Mat. Okey, ada satu kolaborasi dengan arwah Daddy Dores. Daddy Dores, okey. Yang itu ialah dia macam ini. Saya pergi pun niat bukan untuk pergi buat album. Saya pergi Indonesia jalankan aktiviti saya punya kerjaya buat bidang network saya. Jadi saya bertemu dengan sahabat-sahabat di sana. Ketika saya bertemu, saya tengah duduk di hotel masa tu. Saya didatangi oleh satu sahabat yang beritahu dia ada kenalan, yang mana kenalan tu ada lagu Indonesia banyak. Jadi saya pun cakap bawalah sini, saya nak tengok lagu-lagu Indonesia. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah ada lagu penciptaan komposer Indonesia, tak pernah kan. Saya banyak kolaborasi dengan LY, Rahim Osman, komposer-komposer Malaysia lah. Jadi kebetulan Indonesia kan macet kan. Jadi dia pun panggil orang tu teramat macet. Nak jadikan rezeki saya, dia orang tu memang berada dalam situasi nak masuk Sempang sana macet, dapat panggilan tiba-tiba ngam-ngam betul. Okey, confirm tu masuk kiri. Kalau dia termasuk kanan dia tak jumpa dah saya dekat kan. Jadi ketika saya buat panggilan tu, okey, mau jumpa, mau. Ya okey Pak, kalau betul mau saya sekarang. Pum. Kalau dia terlepas dalam beberapa second, memang dia dah masuk kawasan macet, tak boleh patah balik. Jadi bila dia jumpa saya tu, dia dengarkan lagu. Bila dia dengarkan lagu, saya nampak lagu ni sedap ni kan. Dia pun main-main lah. Dia pun tak sangka lah saya ni suara boleh sampai lagu macam tu kan. Jadi bila berbincangan tu, selepas berbincangan dia tinggi tak? Tinggi, Daddy Dores. Jadi bila dia dipendekkan cerita, malam tu dia ajak saya pergi ke Bogor untuk dengar lagu tu. Jadi saya pun pergi dan saya hamkan lagu tu. Sebab tu saya kat antara kelebihan saya, lagu baru saya boleh dapat feel dalam masa yang sekejap. Bila saya tu sebab ilmu yang diturunkan oleh Rahim Osman ni, macam mana kita nampak lagu tu, kita curahkan penghayatan dalam lagu tu. Kan? Jadi dia nampak saya punya feel meremang, dekat merinding ni. Dekat merinding katanya. Merinding? Merinding tu meremang ah? Merinding. Yang hati kau sendang nyanyi tu? Merinding, meremang. Meremang Okey. Merinding lah dekat kan. Jadi bermulalah kerjasama. Itulah. Jadi lagu tu sebenarnya dah dinyanyikan oleh Daddy Dores, tapi dia tak jumpa pasangan nak pair kan. Seramai-ramai penyanyi Indonesia tu tak jumpa untuk pairing. Dia tak jumpa. Dia dah cuba dapatkan penyanyi perempuan nyanyi, tak dapat. Sebab lagu tu, bila nyanyi lagu perempuan, mood dia jadi jatuh, bukan naik. Sebab Daddy Dores dah tinggi, bila perempuan bawa, dia down. Jadi bila Daddy Dores naik, saya nyanyi, saya naikkan lagi. Jadi mood tu jadi makin tinggi. Ya, hype up lah. Lagi hype up lah. Saya lagi melawan Daddy Dores. Saya ingat Daddy Dores kalau dia duet pun dengan Ella lagu tu. Hani ini menjadi kan lagu tu, lagu apa entah. Tak berhenti hujan kan. Mendung tak berhenti hujan. Yes. Betul. Makanan itu satu cobaan. Betul. Lagu tu tajuk Sajadah Kaabah mah. Man, betul. Sajadah Kaabah. Lagu dia pun bunyi pun memang macam ala ke Mekah tu. Dia memang diilhamkan katanya lah, wallahualam.
dia dapat ilham lagu tu ketika dia buat umrah. Oh gitu Jadi sajadah Kaabah tu cerita bagaimana ketika dia semayang, ketika dia buat semayang, dia buat tawaf, ketika dia doa, tiba-tiba depan dia ada sejadah. Mungkin sejadah orang tinggalkan untuk dia. Kan? Oh. Oh, ni daripada Ustaz tadi, Mak. Ustaz Aimi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tahniah, dia kata mudah-mudahan akan datang lah, insyaAllah. Tahun ni rasa tak dapat nak pergi ni. Itulah, saya pun Alhamdulillah lah. Kalau pergi pun dapat musibah pun tak guna juga kan. Yalah, betul. Tapi Haji dah pergi, Man? Haji saya dah 2 kali dah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang orang dapat 2 kali tu. Biasa orang dapat sekali. Kan? Saya kali kedua saya dapat jadi petugas. Saya nak cerita, yalah, saya tu Alhamdulillah Allah pilih jadi petugas. Allah pilih jadi petugas. Jadi dalam masa sama, Tabung Haji Travel pilih jadi motivator kan untuk haji. Jadi saya pergi berdasarkan bertugas jugalah. Tapi at the same time kita boleh buat haji jugalah. Ya. Ini daripada Ajin bin Abang Zan, Ramadan Karim, Ustaz Zul dan Haji Mat. Dengar Jojos teringat BBU. Oh. BBU tu lah, office Jojos dulu dekat BBU lah. Office Jojos. Selepas kita Bandar Baru Uda. Bandar Baru Uda. Okey, yang cerita yang tadi, tapi lagu tu dirilis hanya di Indonesia ataupun masuk Malaysia lagi di Sajadah Kaabah? Saya ni masalah satu je. Bila kita ni tak 100% duduk dalam industri. Lagu yang baik macam mana pun kalau kita tak promote, dia tak pergi ke depan juga kan. Jadi lagu ni sebenarnya dirilis untuk 2 negara, Malaysia dan Indonesia. Tapi saya tak ada masa untuk promosi. Kan? Oh, sayang. Kesibukan kita masa tu kan dalam bisnes-bisnes yang lain. Jadi lagu tu sayang, terbiar gitu je. Tapi dalam YouTube ada lah. Saya dah dengar lagu tu. Masa kita lepas ceramah itu dekat Masjid Taming tu kan. Balik tu saya selalu dengar. Bila Mak sebut pasal tu. Itu kira Mak sebagai seorang artis, tapi pengalaman tu yang cerita masa kita itu pengalaman masa di Turki ke Mak? Peristiwa apa ke masa di Turki? Cuba cerita sikit dengan viewers kita apa yang ibrah yang dapat daripada situ. Saya dah dengar, tapi mungkin orang lain tak dengar lagi. Yang mana tu tak? Yang pergi umrah tu ke? Yes. Pergi umrah. Di pengalaman di Turki yang tak dapat balik tu tak dapat balik. Okay, saya ada pengalaman yang agak menarik lah, yang memberi kesan sampai hari ini. Bagaimana kita mengawal situasi kan, supaya benda tu sebenarnya bila kita nak pergi umrah ni, kadang kita kena bersedia jiwa dan raga, minda dan jiwa, hati dan minda. Okay? Jadi kalau satu ketika saya pergi umrah bersama dengan travel ni, dia background masing-masing semua kita tak tahu, daripada politik ke, daripada peniaga ke, daripada orang bisnes ke, orang awam kita tak tahu. Jadi kejadian dia ialah salah faham. Apabila dipanggil mutawif ataupun pengendali package umrah yang tu ialah orang baru. Jadi dia tak diberi tentang dia nak ikut arahan mana, sama ada dia ikut arahan ejen yang bertanggungjawab di negara tersebut atau jadual yang telah disediakan daripada Kuala Lumpur. Kan? Jadi dia ada 2 version jadual masa tu. Satu jadual pertama ialah yang dia tertera dalam kita punya tag. Jadual kedua jadual yang diberikan. Jadi jadual pertama datang dari Kuala Lumpur, jadual kedua datang daripada ejen di Turki. Jadi ada sisi faham. Tapi saya 2 kali lah saya mengingatkan ketika tu cakap, kita punya jadual ni tak sama kan. Kita punya jadual ni yang ini balik pukul ni, yang ni balik pukul 1. Mana yang betul? Jadi dia ambil jalan mudah. Dia ambil jalan mudah. Dah tentulah ejen di negara tu yang faham, yang uruskan. Mungkin betul lah dia cakap. Sebab kita dah sampai negara orang, takkan kita nak fikir jadual Malaysia. Mesti ejen dah arrangekan kan. Mungkin betul lah. Jadi kali kedua saya tanya lagi, dah double check ke belum kan? Tak apa, ejen ni begini kan. Jadi dipendekkan cerita, pada hari kejadian ketika kita nak balik, sampai je dekat airport, nama kita semua tak ada. Sampai dekat airport nama kita tak ada. Kan? Untuk pergi ke Madinah masa tu, daripada Turki pergi Madinah, kita buat umrah
Selepas ziarah tu dekat Turki, kita nak pergi buat Madinah. Jadi sampai dekat airport, nama kita semua tak ada. Jadi Masya Allah. Ejen tu pelik, ejen pun panik, ejen Turki pun panik. Bila dia cek balik, rupanya jadual penerbangan kita telah tertera daripada jadual daripada Kuala Lumpur. Dia tak tally dengan jadual daripada Turki. Jadi seperti yang dirujuk oleh pegawai bertugas, dia tak refer kepada Kuala Lumpur, dia refer kepada Turki. Silapnya ialah dia tak ada bercek, sedangkan tiket penerbangan dah ada pada tangan dia. Jadi memang agak kelakar berlakulah masalah apa? Masalah ada perbalahan di airport ketika berbalah tu masing-masing nak pergi dulu, masing-masing tak nak yang ada tertinggal, ada gitu, ada gini kan. Jadi saya pun tak nak ambil campur lah. Kebetulan ada datuk-datuk dalam package tu kan, ada yang title politik dan sebagainya. Jadi saya pun involve. Tapi melihatkan suasana tak terkawal, mujur saya ada pengalaman dalam networking. Bila multi level ni kita jadi leader ni, kita cuba gunakan ilmu untuk mengawal situasi kan, bagi motivasi dekat dia orang. Jadi saya bagi motivasi dekat dia orang kan. Perbalahan berpunca apabila dia orang tak dapat flight penuh. Kita ada lebih kurang 40 orang tak silap saya. Kita ada 40 orang yang mana 40 orang tu tak ada flight untuk pergi sekaligus. Okey. Yang ada pasal pecah lah. Pasal pecah-pecah lah macam mana. Jadi tak ada orang bersetuju pun tentang pecah-pecah. Jadi yang seorang ni berbalas, siapa nak gini, siapa tak boleh, kena pergi semua. Kita datang serentak, dia pergi serentak. Jadi saya gunakan ilmu yang ada, saya pun bercakap dengan orang, cakap hari ni kita ni nak pergi buat amal kan. Jadi masalah kita timbul bukan kita yang rancang. Saya tengok berapa flight yang ada hari ni. Yang bila dia cek ada 15 flight yang bakal, 15 orang yang bakal kena tinggal lah kalau nak. 15 orang yang bakal kena tinggal dan bakinya pergi, 25 orang pergi. Jadi dia orang berbalah ni tak nak mengalah. Lalu saya datang, saya dengan 5 orang ahli keluarga saya cakap je ni, saya bersetuju untuk tinggal. Kan? Saya bersetuju untuk tinggal sebab kalau kita tak pergi sekarang, kalau yang di 25 ni tak pergi, kita akan pergi besok malam. Bila pergi besok malam, kita dah kehilangan banyak waktu dekat Madinah. Sedangkan kita nak dapat waktu sembahyang yang afdal berapa puluh ribu kali ganda dekat masjid yang 3 terbaik dalam dunia kan. 50,000 kan, 50,000. Jadi saya cakap kalau kita tak pergi, kalau jemaah ni kita tunggu, maknanya kita dah kehilangan 1 hari, 5 waktu kita dah hilang. Kan? Besok malam kita sampai lepas isyak, kita dah hilang dah waktu jemaah kita. Okey. Jadi maknanya dengan confident bagi tahu. Kita dah hilang. Jadi, dengan confident bagi tahu. 15 orang ni pergi ni, 25 orang pergi ni, 15 yang tinggal ni, 15 ni bakal dapat apa yang 25 orang ni buat. Kan? Cakap, siapa yang tinggal ni, 15 orang ni, siapa yang berkorban, dia akan dapat semua pahala yang 25 orang ni buat. Siapa nak ikut saya? Jadi saya bagi motivasi kat situ. Saya nak 10 orang lagi. Saya dah ada 5. Saya nak 10 orang lagi. Dan ingat, orang yang pergi 25 orang ni, dia apa yang dia buat saya dapat. Tapi apa yang saya dapat, anda tak dapat. Macam gitu kan. Jadi saya dapatlah kerjasama daripada 2 keluarga yang ada 1 datuk tu dengan 5 orang. Dan 2 orang, 1 couple dan 2 couple 1 single ikut saya. Jadi saya manage balik, saya brief balik dia orang macam mana sebenarnya kita perlu berkorban lah dalam kita nak buat amal ni, kita perlu berkorban. Jangan sendiri kan. Biarkan orang pergi, tak ada masalah pun. Kalau dia nak pergi, kita cuma hilang 1 subuh je Kak. Kalau dia orang pergi, kita hilang subuh berjamaah je dekat sana. Tapi pahala subuh kita dapat sebab kita berkorban untuk dia orang kan. Betul. Betul. Oh, jadi itu maknanya betul-betul terselah kelideran. Tapi sebenarnya ialah bila kita nak buat amal ibadah ni kadang-kadang cubaan banyak. Allah nak tengok sejauh mana iman kita. Kan. Jadi bila berlaku sedemikian, so flight yang pergi ke Madinah balik hari esoknya lah. Dia orang pergi hari tu, yang malam tu pergi 25, besoknya tengah hari sebelum zuhur kita orang dah sampai. Jadi kita memang hilang 1 subuh. Lepas tu yang sampai di sana, dia orang pun macam yang mana yang banking sangat tu mula
malu Allah lah dengan kita sebab kita muda tapi berkorban. bagi idea macam mana dia orang boleh ni kan. Dia nak satu keluarga tak nak tertinggal lah. Kalau boleh tak, kalau seorang tinggal tak adil lah apa sebagainya. Dia lebih keduniaan lah kadang-kadang. Dia orang ni cerita pasal hati lah Ahmad. Dia benda tu semua hati. Hati kita nak pergi ke sana tujuan tu untuk apa? Dia belum ready lagi kadang-kadang nak pergi kan. Banyak ujian lah Allah Ta'ala uji. Bukan sekadar di sana. Malah kita nak pergi tu macam-macam dah ujian. Kadang-kadang macam nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Lepas tu dia macam tu lah. Kan? Tapi sekarang semua orang nak pergi pun tak dapat. Siapa nak pergi pun. Ada duit ke tak ada duit ke memang tak nak pergi. Itu ujian. Bagi tu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita. So Mat, kita penghujung-penghujung dah ni. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam ni apa yang kita borakkan ini akan dapat beri ibrah dan pengajaran kepada viewers kita yang ada. Terima kasih kepada viewers yang ada, kawan-kawan yang ada pada malam ni. Terima kasih terutamanya kepada saudara Rahmat bin Tohak. Nama sebenarnya adalah Rahmat bin Tohak. Yang dikenali sebagai Rahmat Mega kan. Dia kerana memberi input-input, share banyak perkara dengan kita. Kita tak boleh hidup sebagaimana keadaan biasa dengan new norm ini, tetapi dengan buah bicara ni kita boleh memberi sesuatu Mat kepada viewers kita. Mudah-mudahan Allah gantikan pula dengan rezeki-rezeki yang tidak pernah putus, dengan kesihatan, dengan umur yang panjang dan penuh berkat insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Okey, ni daripada tengok Muhammad Fazli bin Omar terbaik. Mana pakai kopiah? Ni kawan saya ni. Dulu tak pakai kopiah, dia punya profil. Dah pakai kopiah bagus. Ni kat Ipoh Perak ni. Okey Mat, kita banyak benda kita nak borakkan lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dalam dunia maya ni. Nanti kita jumpa di mana-mana. Nanti kita minum-minum ke insyaAllah selepas daripada bulan Ramadan ni. Ya betul. Ustaz, ni musim-musim ni kita nak bayar zakat ni macam mana Ustaz? Boleh, bayar zakat sama ada melalui online ataupun boleh berjumpa dengan amil lah, amil yang bertugas, tetapi boleh juga bayar secara online. Macam tak ada je sekarang ni. Dulu banyak yang amil-amil kita boleh jumpa. Tak apa, nanti saya cuba share link. Share link untuk bayar zakat online tu. Boleh bayar online pakai Maybank-nya. Pakai apa? Online banking-nya. Okey. Baik. Tenang sikit. Okey. Tak ada akad lah. Dia akad kat situ je. Online banking ni. Okey. Ada tulis insya-Allah. Itu dengan kita bayar ke pusat zakat lah. Kalau di Selangor, pusat zakat Selangor lah. Nanti saya cuba share tengok macam mana. Pusat zakat kita boleh pergi lah. Boleh. Bayar boleh. Nak pergi masjid dah tak ada. Dulu Amir ada kat masjid kan? Sekarang dah tak ada. Itulah kita takut kita leka macam ni kan, terlupa pula. Manalah kita tahu kan. Berbual-bual terlupa. 2-3 hari lagi ni. 3 hari lagi ni. Paling lewat ialah pada hari raya pagi sebelum pergi hari raya. Itu paling afdal tapi paling lewat. Yang afdal situ. Itu kalau terlepas habis dah tak? Terlepas bala jadinya. Terlepas kena bayar denda. Okey. Jadi kita sahabat-sahabat sambil tu jangan terlupa bayar zakat Betul. Ni ada kan sahabat Api Utopia, jangan lupa bayar zakat. Alright, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Mat. Okey, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.